Assalamualaikum guys. Aku Muhammad Razin Naif. Okay, hari ni aku akan tunjukkan kepada korang macam mana untuk kita install Windows 10 dan untuk kita format sekali dalam masa yang sama. Okay, dalam aku punya cara ni, cara yang paling mudah aku cuba terangkan kepada korang dan harap membantu dan dapat difahami. Okay, aku tujuan buat format ni adalah untuk format ni dia boleh sekali format dan update. Sebab format ni dia biasa kita akan download daripada Windows 10 punya ni lah official site. So aku akan tunjuk untuk kita download dulu file dia. Okay, pergi ke Google. Okay, dah sampai ni, korang type Windows 10. Okay, tekan ni paling atas ni, download Windows 10 this image ISO file Microsoft. Korang tekan. Dekat sini dia ada dua tau. Yang ni Windows 10 Oktober 2020 update. Ni untuk korang yang nak update lah kalau tak nak format. Dan yang bawah ni adalah create Windows 10 installation media, download tools now. Okay, ni adalah step untuk kita download dia punya sistem Windows 10 ISO. Okay, tunggu. Okay, dah siap. Tekan. Okay, untuk pengetahuan korang, Windows 10 sekarang yang paling baru adalah version 20-2. Okay, so sebelum ni laptop aku ni adalah version 1909. Okay, so aku masa tu nak tekan update lah, update now yang macam ni. Yang ini Windows 10 Oktober 2020 update now, tapi ada banyak benda yang buatkan aku rasa better aku format daripada aku buat update tu, sebab banyak kali dia freeze untuk loading punya boot installing Windows 10 tu. So aku boleh kata macam 10 kali aku buat, 10 kali juga freeze, dan macam-macam cara yang aku buat tapi still sama. So aku fed up lah, aku rasa macam aku banyak juga fikir banyak kali macam mana nak update ke ataupun format ke macam mana, fikir dan akhirnya yes, tercetuslah video ni untuk aku share lah alang-alang kalau aku nak format kan. Later aku kongsi ilmu pada korang semua, jadi semoga bermanfaat lah. So dia dah keluar lah ni Windows 10 setup ni, semua benda ni aku for sure korang takkan baca punya kan, except getting a few things ready. So benda ni kalau bagi aku untuk beginner agak susah, dan aku akan cuba untuk cara yang paling mudah untuk korang faham bagi yang beginner. Dan bagi yang dah faham ni, aku rasa benda ni step dia macam ABC je. Jadi tujuan aku buat video ni adalah untuk aku bantu golongan beginner untuk format Windows, format PC dalam kata lain lah. So bila dah lepas dia loading, dia akan keluar upgrade this PC now or create installation media using USB flash drive, DVD or ISO file for another PC. So tekan yang ni, create installation media, then next. So apa yang korang perlukan adalah satu pen drive 16GB. Dia dalam sistem requirement Windows ni dia kata perlukan 8GB, tapi it's better untuk standby 16GB. Ya, lebih jangan kurang. Gitulah senang cerita. Okay, so berbalik pada kita punya ni untuk download Windows 10 ni. Okay, so better biar je macam ni, use the recommended option for this PC. Untuk PC korang dia akan adalah tu, dia akan set recommended untuk spek korang punya PC untuk install Windows ni dan update. Dan next, tekan next. Then dia ada USB flash drive and ISO file. Okay, untuk cara yang paling mudah, korang tekan USB flash drive pun boleh. Dia akan terus buat boot image untuk install Windows 10 tu. Boot image tu nanti aku akan cerita pada lepas siap untuk download Windows ni. So tekan ke ISO file. You will need to burn the ISO file to a DVD later. So okay, nanti aku akan
tunjuk apps apa yang perlu untuk buat dia punya Windows Reader untuk format. Okay, so next, bila dia dah keluar gini, korang tekanlah mana tempat yang mudah untuk korang akses, kat download ke, desktop ke kan. So macam ni aku pergi dekat download, so save, so nanti dia akan keluar ni, dan bersitu dia akan mula download. Dia punya speed dia download tu depend on korang punya internet, wifi, tak pun hotspot ke. Kalau nak lagi cepat, pergilah mamak. Sebab mamak ni je lah yang aku rasa line dia memang laju. So bila keluar macam ni, korang tunggu je lah sampai 1% sampai dia siap. Then kita akan pergi ke next step, iaitu apps apa yang aku cakap yang perlu kita guna untuk install Windows 10 ni. So let's go. So apa yang korang perlukan untuk install Windows 10 tu, untuk jadikan dia Windows Reader untuk korang punya BIOS, adalah Rufus. RUFUS. Korang boleh pergi ke internet, type Rufus, download. Then dia akan ni lah, korang download je. Lambang dia gini, lambang pendrive dengan ada benda yang macam Windows Security tu lah. So do you want to allow Rufus to check for application update online? So benda ni tak perlukan online pun kalau korang nak install Windows Reader tu untuk BIOS. Korang boleh tekan no, then dia akan keluar macam ni. So untuk yang ni, korang masukkan korang punya, cucuk korang punya pendrive ni dekat ni laptop. So yang aku punya ni adalah pendrive DT50 16GB 3.0. Dia punya type dia warna biru, so dia lagi beta lah dan laju lah. So cucuk. Okay, so dia akan detect lah korang punya ni pendrive. So macam aku punya ni Windows 10 16GB. Okay, korang tekan select untuk file window yang korang dah download tu. Okay, macam aku simpan dekat ni, aku punya ni. Okay, so ni Windows. Okay, tekan. Okay, semua ni dah siap. So volume label ni korang boleh lah tukar. Kalau macam aku buat volume label kat aku punya ni, aku tulis Windows 10. Korang nak tukar macam-macam pun boleh, macam format Windows ke apa benda kan. As long as nama tu mudah untuk korang faham dan korang tahu apa function korang punya pendrive tu, korang buat je lah apa yang terbaik. Then tekan start. Okay, tekan start. So bila dah siap Rufus tu, dia ambil masa dalam 10 minit hingga ke 15 minit. Dan tunggu je lah untuk dia extract file tu. So bila dah siap, dia akan jadi macam ni. Okay, bila tekan, okay, dia keluar ni semua. Okay, bila dah keluar ni semua, maknanya korang dah ready untuk ke ni lah, untuk ke BIOS setup. Dan korang ni, korang boleh gunakan pendrive korang ni as Windows Reader untuk korang format. Okay, jom kita pergi ke next step. Okay, bila korang dah shutdown korang punya PC, then dia akan ni lah, blank ni kan. Okay, so dah cocok dah pendrive 16GB tu. Okay, dah cocok situ. Okay, then korang boot up, tekan power on. Dan untuk masuk ke BIOS ni, dia banyak ni tau, banyak method. Untuk Dell F12, untuk Asus aku rasa ESC. Dan untuk laptop-laptop lain boleh tengoklah dekat Google, korang boleh search untuk how to enter BIOS dekat laptop korang dan jenama. Okay, so aku dah masuk ni dekat BIOS. Aku pergi ke BIOS setup. So korang ambil boot sequence. Dia tak kisah, dia kalau dekat korang punya laptop dia apa yang sama dengan boot tu, itulah yang dia punya ni untuk kita masukkan Windows 10 punya ni reader ni. So macam aku ni, aku buat dulu dia punya tapak dia punya inilah nama untuk senang kita boot dalam Windows 10 reader ni. So dalam BIOS ni aku letak juga benda yang sama. Aku rename balik apa benda yang untuk aku tahulah apa nama untuk aku masuk dalam Windows Reader. So aku type Windows 10 dan aku letak Pro. Sebab ada dua. Sebelum ni aku dah masukkan juga yang Windows 10 tu, tapi yang tu Pro tu semua caps lock. Yang ni Pro ni P je huruf besar, yang RO tu semua kecil. So dah siap, okay, then nampak tu yang paling bawah tu.
Bila dah macam itu, korang tekan exit, then dia akan boot up. So tekan butang yang sama lah, F12. Bila dia dah keluar logo tu, tekan laju F12. Dia ikut korang punya laptop. So F12, dah ni, dia dah enter tu. Korang cari yang paling bawah. Untuk macam aku, yang paling bawah tu adalah Windows 10 Pro, semua caps lock. Tekan enter dan dia loading file. Bila dah masuk sini, bagi aku rasa je untuk korang follow up dalam video aku ni. So dia punya loading untuk ni, gambar Windows ni, dia dah mulalah untuk kita masuk ke step untuk format dan install. So dia akan keluar screen biru ni, dan bagi dia masa untuk dia loading, keluar Windows 10. So kat sini atas sekali tu language, korang boleh lah set untuk apa, English United States ke berbenda kan. So yang bawah tu untuk time korang punya masa tu semua kan. So aku letak Malaysia. Dan yang bawah tu keyboard tu aku letak United States. So senang lah untuk kita ni access keyboard tu, language apa yang kita nak guna. So dah siap, korang tekan install now. So setup is starting. Kita bagi dia masa kejap. Bila dah keluar ni, sama je macam tadi, tekan I read all the terms. So atas ni custom tu jangan tekan lah, dia tak ada apa-apa function pun. So yang bawah, yang upgrade tu jangan tekan lah, yang bawah tu custom. So macam aku punya ni, korang ambil yang paling besar, gig yang paling besar tu, itulah korang punya ni OS untuk korang install Windows ni. Macam aku this drive partition 1, so tekan format tu bawah tu. Tekan format. Bila dah tekan format, dia akan cakap warning semua benda, korang je. Dia kata pasal ni data akan hilang. So bila dah dia loading dah macam itu, maknanya siap. Korang tekan still sama ni tu, tekan yang dekat gig paling besar tu, biru tu, dia dah ni highlight macam tu, baru korang tekan next. Dan next, dan tunggulah untuk dia install Windows tu. Install Windows ni aku rasa tak lama, dalam 20 hingga ke 25 minit bergantung pada pendrive dan juga korang guna hard disk ke ataupun SSD. Nanti aku akan buat next video apa beza hard disk dengan SSD daripada segi kelajuan, daripada segi capacity dan juga daripada segi dia punya performance. So itu tunggu untuk next video lah. So dalam ni aku nak fokus untuk installation Windows 10 dan format ni. So tunggulah benda ni dalam berapa minit, dekat setengah jam pun ada lah juga kan. Bila dia dah macam itu, korang tunggu je, tunggu sabar, korang tinggalkan kejap pun boleh kan. So lepas korang dah tunggu lama tu kan, dia dah tanda right macam tu, dia tentang installing update. Biasa nak finishing up lah korang punya setup tu, maknanya dah siap. Dia dah bawah-bawah tu dah sekejap pun, tak lama pun. So nanti dia akan restart. Dan biar je berapa second, daripada 10 second tu biar je dia turun, jangan buat apa-apa. Macam sekarang ni dia dah keluar ni, biar je, jangan buat apa-apa. Biar apa tu, maknanya korang biarkan je untuk sistem korang buat kerja dia, laptop korang buat apa yang patut. Tunggu je lah, lepas dia restart tu dia akan keluar screen biru ni. So dia akan keluar balik korang punya logo, dan dia akan ni lah loading untuk next step dia punya ni setup. So ini setup yang pertama adalah setup untuk kita install dia punya sistem. So bila dah siap sistem ni, kita akan setup ke bahagian kedua, iaitu setup untuk korang punya ni lah, namakan laptop, letak password ataupun tak. So kat sini dia dah start balik loading dan keluar logo. So dia memang lama sikit lah kat sini, dalam bahagian dia akan restart. Aku rasa banyak kali jugalah kan. Tak apa, korang tunggu je, jangan risau kalau dia banyak restart, jangan buat apa-apa, biarkan je sampailah dia sampai dia betul-betul dah keluar setup yang aku cakap tadi, untuk kita letakkan nama, untuk kita masukkan kita punya email dan
Aku akan terangkan lebih lanjut lah nanti bila dah sampai ke bahagian tu. Okay, so bila keluar macam ni, korang jangan buat apa-apa, biarkan je. Kalau tak keluar pun lagi baik, dan bila keluar pun tak apa, it's okay. Dia tak efek apa-apa pun. Okay, dia akan restart balik dan dia akan keluar logo korang punya brand laptop. Okay, so dia dah mula untuk starting service. Daripada sini, korang punya Windows tu dia tengah ready untuk ni masuk ke bahagian setup yang tadi aku cakap tu, untuk letakkan nama. Okay, macam itu, dia tengah getting device ready. Maknanya device korang tengah bersedia untuk terima tuan baru dia. Tak adalah laptop tu laptop baru. Macam maksud aku, tuan baru dia tu macam korang punya Windows tu lah, yang baru update tu kan. So dia akan terima tuan baru dia. Gitu. Tak ada apa-apa pun sebenarnya. Saja je. So biar je dia punya peratus ni. Tak lama pun. Dalam berapa minit je. Tak sampai 1 minit kot. Tu. Laju kan. Okay, so tunggu je. Okay, bila dah siap persen tadi tu, dia akan ni balik lah, keluar pada getting ready. So bila dah ni, dia akan restart balik dan tunggu untuk next step apa yang dia suruh buat. So laptop korang akan mati kejap dan dia akan hidup balik. Biar memang macam ni, normal. Okay, so dia akan ni balik, mati balik dan hidup balik, keluar logo, dan dia akan untuk masuk ke setup tu, setup nama. Okay, dia akan keluar skrin biru ni, just a moment. Okay, tunggu je. Dia lama sikit lah, tapi boleh je kalau nak tunggu. Kalau tak nak tunggu pun boleh lah korang keluar kejap. Tengok, dah siap. Okay, let's start with region. Is it right? Yes, that's right. Dan korang pilih region Malaysia, Singapore. Okay, is the right keyboard layout? Okay, aku ambil US dan aku add second keyboard layout, iaitu Malaysia. So that senang lah nanti untuk aku buat dalam Word. Nanti bila type dia tahu itu bahasa Malaysia punya language. So bila dah ni tu, okay, korang tunggu je. Okay, kalau yang korang ada wifi, korang terus connect lah ke wifi. Macam aku malas nak connect sebab nanti dia minta update tu, so nanti makin lama. So bila keluar macam ni, korang ni je, continue with limited setup. Okay, so dah korang keluar balik skrin biru just a moment ni. So tunggu je, jangan buat apa-apa. Okay, yang macam aku cakap tadi tu, bila dah masuk setup yang untuk korang masukkan nama, okay, korang letaklah nama korang. Kalau PC ni korang guna untuk kerja, tempat kerja ke, korang masukkanlah nama company korang. So dah ni semua, next. Okay, choose a privacy. Macam ni aku tanda ni, tanda on. Okay, tekan next. Just a moment, kita bagi dia masa. Then voila, your PC is ready. Hi, we are getting everything ready for you. Okay, maknanya dia tengah setup balik untuk korang punya desktop dan apps apa yang ada untuk Windows 10 punya stock. So macam dia cakap, this might take several minutes. So tunggu je lah. So dah cakap lagi, leave everything to us. Maknanya dia suruh kau tinggalkan kerja-kerja kau tu dengan dia je lah. Dia tak siapkan pun, dia suruh tinggalkan je. Permainan. Tak apa. Benda tu saja je lah aku joke. Don't take it as serious. Okay, dia ada cakap lagi, Windows stay up to date to help protect you in an online world. Maknanya Windows ni akan lindungi korang apabila korang guna dia punya inilah company dalam online. So almost there, and then siap. So dia dah keluar je, maknanya korang dah berjaya lah format Windows korang dan install. Okay, so aku nak cakap tu cara yang tak seberapa. Okay, aku nak cakap boleh je korang slow belajar kan, step by step. Aku rasa ni cara yang paling mudah dan paling senang lah aku tunjuk. Jadi itu saja daripada aku. Aku minta maaf kalau terdapat kekurangan ataupun terdapat aku punya kelemahan, sebab aku tahu aku pun baru first video aku
dalam YouTube aku ni. So aku harap just sebaik korang subscribe, like dan komen untuk aku improve pada masa akan datang apa yang perlu aku lakukan lah supaya lebih baik. Dan aku harap korang sentiasa support aku supaya aku akan keluarkan macam-macam video macam tentang handphone ke, tentang laptop ke, dan korang boleh je suggest untuk konten apa yang aku buat dan insyaAllah aku akan cuba lakukan. Dan ya, itu saja daripada aku. Peace out. Thank you and selamat berhibur untuk korang semua. Semoga hari korang baik-baik saja. Okay, thank you.